Okey. Soalan first ni. Ni soalan apa ni? Isi padu gabungan. Okey, isi padu gabungan. Dalam berapa markah? 4 kot. Isi padu ni tajuk form 3 kan. Okey. So rajah menunjukkan sebuah pejal yang terbentuk daripada gabungan sebuah prisma dan sebuah piramid tegak PQR. Dan sebuah piramid tegak. Okey, ini piramid tegak. Okey. Piramid tegak. Nampak PQR ialah keratan rentas seragam prisma itu. Hitung isi padu gabungan pepejal itu. Okey, so dia suruh buat apa ni? Hitung isi padu gabungan pepejal. So, kita ada dua benda, iaitu segitiga dan prisma ni dan prisma piramid. Okey. So, isi padu gabungan. Prisma piramid dengan prisma segitiga. Okey, boleh nampak ni prisma piramid dengan prisma segitiga. Ini piramid, yang bawahnya segitiga. Segitiga yang tinggi ke atas. So, piramid ni bentuk dia macam mana? Bentuk dia segitiga gini, tapi dia ke atas. Sorry. Ni piramid dia. Dalam prisma segitiga ini, tapi dia sama ke atas panjang. Segitiga juga. Okey. So, rumus untuk piramid ialah apa? Tapak darab tinggi darab dengan dia punya ketirusan dia. Tirus dia berapa? Tirus dia adalah, disebabkan dia piramid, so kita dikira dia sebagai tirus. Okey, tirus. Tirus faham tak maksud tirus? Kalau piramid, kalau macam kon kan? Kan tirus ni. Dia asalnya adalah silinder tapi ditiruskan. Sama juga dengan piramid. Piramid sebenarnya dia sama macam ni, tapi dia ditiruskan dia jadi piramid. Okey. Setiap benda yang ditiruskan kita akan darab dengan 1/3. Okey. Kemudian kita darab tapak, darab dengan tinggi ke atas. Tapak dia apa tapak dia? Darab dengan tapak, darab dengan tinggi. Tinggi atau panjang lah, tak kisah. Okey, yang ni tapak dia, darab tinggi. Sorry, luas tapak. Okey, ini pun luas tapak. Okey, boleh. So, ada piramid dengan prisma segitiga. So, kalau piramid 1/3 sebab dia tirus, darab luas tapak. Okey, luas tapak darab dengan tinggi. Yang ni luas tapak darab dengan tinggi sahaja. Dia tak perlu darab dengan tirus. Sebab apa tak perlu darab tirus? Sebab dia ke atas sama panjang. So, apa beza dia? Ini akan lagi banyak daripada ni kalau ikutkan lah. Sebabnya yang ni dia tirus, dia sepatutnya dia tinggi ke atas, tapi dia dah potong-potong jadi dah dia tirus. So, dia punya volume tu makin sikit. Okey, boleh. So, dekat sini tinggi dia adalah 6. Okey. So, luas tapak dia adalah 1/2 kali 5 kali 12 lah. Sini 5, sini 12. Sisi-sisi kan. Ini pun sama, 12, 5. Kalau sini 6. Okey, kalau sini 6. So, lebihan dia berapa?
Lebihan dia adalah 3. So maksudnya tinggi piramid ni adalah 3. Okay, boleh faham? Tinggi dia adalah 3. Faham tak? So far faham tak yang ni? Komen sikit, faham tak? Okay. Ni soalan ni kan, soalan Aina. Aina faham tak Aina? Seorang je PM ni faham, yang lain tak faham ke? Ke nak ulang balik? Faham tak ni? Tak ada komen ni, takut orang tak faham. Cepat komen, faham tak faham? Kita tengah cari isi padu. Ulang balik. Okey. Kalau tak faham bagi tahu. Jadi ulang balik. So dia nak isi padu gabungan, iaitu piramid dan juga prisma segitiga. Okey. Ini piramid. Boleh nampak? Okey, ini piramid. Yang ni prisma segitiga. So ada dua benda. Piramid. Dan ni adalah prisma segitiga. Okey. So piramid, apa rumus piramid? Piramid luas tapak darab dengan tinggi darab dengan ketirusan dia. Tirus dia berapa? Okey. Tirus, sebab dia piramid, so kita kena tirus lah. Tirus darab dengan luas tapak darab dengan tinggi. Yang isi padu Okey. Tambah dengan prisma segitiga. Prisma segitiga adalah luas tapak darab tinggi saja, sebab dia tak tirus. Okey, so tak perlu tirus. Luas tapak darab dengan tinggi. Okey, boleh faham? Boleh? Ni rumus dia. Rumus untuk piramid, dia mesti darab dengan tirus. Luas tapak darab tinggi darab tirus. Setiap kali apa-apa isi padu, kita kena cari luas tapak darab dengan tinggi, ataupun luas keratan rentas. Okey, luas keratan rentas dengan luas tapak lebih kurang lah tu. Okey. So tirus adalah 1/3. Luas tapak dia adalah 1/2 kali 12 kali 5 ni Ni luas tapak untuk piramid. Ni tapak piramid. Okey, tapak piramid yang ni kan. 1/2 sebab apa 1/2 sebab dia segitiga. Darab dengan sini 5. Okey, sama kan? 5 darab dengan 12. Okey, 5 darab dengan 12 darab dengan 1/2. So dapatlah luas tapak dia. Okey, ni baru luas tapak Darab dengan tinggi. Tinggi dia berapa? Sini ke sini 9. Okey, P ke S 6. So selebihnya tinggi dia adalah 3. So tinggi untuk piramid ni adalah 3 cm. Okey, tambah dengan yang bawah ni pula. Bawah ni senang je. Luas tapak, rumus luas tapak adalah 1/2 kali 5 kali 12. Okey, ini untuk luas tapak prisma segitiga. Darab dengan tinggi dia. Tinggi dia adalah 6. Macam itu. Boleh faham tak? Boleh?
Yang lain boleh tak? Ini soalan form 3 ni. Form 3 kot. Okey. So darabkan macam biasa, 1/3 darab 3. Ni lah, 1/3 darab 1/2 darab 5 darab 12 darab 3. So dapat berapa? 30 kan? Yang ni dapat 30. Okey, tambah dengan yang ni. 6, 5, 6, 30. 86. Belakang ni dapat apa? Tengah buat kerja. Belum. Dapat berapa belakang ni? Dapat apa? 186 eh? Dapat apa belakang ni? 1/2 darab 5 kali 12 darab 6. 180. Ya, 180. So 30 tambah 180 adalah 210. Dah siap tu je. Boleh tak ni? Boleh faham tak? Itu je. Cukup tu je soalan dia. Nak balik soalan dia. Ni je soalan dia. Boleh faham tak? Okey, pada alamat masuk tadi, ini adalah soalan yang daripada ada kawan kita bagi dia tanya. So cikgu explain. Yang lain boleh faham? Ramai dalam ni. Ada 7 orang dalam ni. Faham Okey. Kalau faham, kita pergi soalan seterusnya. Tak faham, jangan malu tanya. Tanya je, cikgu ulang balik. Ya. Okey, soalan seterusnya. Sekejap, soalan yang atas ni dulu. Dalam permainan roda putar, jarak antara titik P dan Q ialah 4 meter. Jarak antara titik P dan Q adalah 4 meter. Apa maksud ayat pertama ni? Ni. Apa maksud dia? Okey, diameter. Sebab tengok P sampai Q. So diameter dia adalah 4 meter. Okey, bagus berarti. So diameter ni adalah diameter. Cari bilangan pusingan lengkap minimum yang diperlukan supaya jarak pergerakan membulat roda itu meliputi 120 meter. So maksudnya dia nak cari bilangan pusingan lengkap. Maksudnya dia nak berapa kali pusing supaya dia boleh dapat 120 meter. Kan roda pusing, andai kata kita pusing daripada sini. So andai kata satu pusingan adalah 10. Okay, 10 meter. So 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Bukan, itu 1 meter. 10 meter, 10 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter kan, sampai 120. So maksudnya 12 kali pusingan. Okey, tapi kita tak tahu lagi berapa jarak daripada sini sampai sini. Kan? Andaikan dia macam tayar. Tayar misalnya satu titik. Dia gerak satu bulatan, tengok berapa meter dia. Okey? Boleh. Kat tayar tu kita boleh check tu spot rim. Okey, boleh. Boleh faham tak ni? Dia bagi 4 meter adalah dia supaya dia bagi tahu diameter. So sekarang dia suruh bagi tahu
berapa kali pusing supaya dia dapat 120 meter. So first kali kita kena cari lilitan dia dulu. Satu lilitan, satu pusingan tu berapa lilitan dia. Okey, boleh faham? Satu pusingan berapa lilitan? Sebab dia nak bagi tahu bila berapa kali pusing dapat 120 meter. Okey? So, macam nak kira satu pusingan? Satu pusingan macam bulatan lah juga. Okey? Kita guna rumus lilitan. Lilitan sama dengan apa? Theta per 360 kan? Theta per 360 kali 2 kali pi kali j. Ini dia rumus lilitan. Kalau rumus luas, theta per 360 pi j kuasa 2. Itu bagi siapa yang tak ingat lah. So theta per 360, berapa satu pusingan berapa darjah? 360 kan? 360 per 360. So 360 per 360 jadilah 1. So tak payah nak tulis pun tak apa. Tapi kalau siapa tak biasa lagi, tulislah. Kali 2 kali pi. Pi dia bagi tahu tak? Pi tak bagi tahu. So tulislah 22.7. Okay, ni pi ya. Jejari dia berapa jejari dia? 2 meter kan? Jejari dia 2. So inilah rumus dia. So kira dapat berapa? Ni 360 jadi 1 224 422 88 per 7. Kita buat dia dalam pecahan. Okey. So 88 per 7 ni adalah cm. M. Satu lilitan. Satu pusingan. Sini sampai sini adalah 88 per 7. Okey, kalau siapa tak biasa guna pecahan, guna nombor biasa pun, tapi nombor biasa takut banyak point. Sekejap kita check. Patutlah 8 bagi 7. Dapat point banyak sangat. Okay, 12.571428571428557. Dia apa? Nombor yang berulang-ulang. So better guna pecahan. Okay, ni jawapan dia tadi ni. Ni 88 bagi 7. Dapat ni. Nombor yang berulang-ulang. Dia ulang daripada 12.5714285. Dapat sampai sini. Ni dia ulang 57142 571484428 57. Dia berulang-ulang lah. Kalau perasan dia ulang-ulang. Kalau perasan lah. Tapi kalkulator tak panjang kan, dia pendek je. So sebab tu bila kita dapat nombor pecahan, kita guna pecahan je. Tak perlu nak tukar kepada perpuluhan. Sebab perpuluhan dia tak komplit. Ni sebenarnya ada sambungan lagi ni, jawapan ni kan. Tapi kalau pecahan, kita just letak 887 je. Dah, itu memang nombor yang komplit. So 887 ni adalah satu pusingan. Tu bukan jawapan dia, belum lagi. Adalah satu pusingan. Tapi dia nak dapatkan 120 meter. So berapa pusingan yang perlu dibuat? Ditanya. So satu pusingan 88 per 7. Maksudnya dalam lebih kurang 12.6 kan. So pusingan 12.6. Lepas tu 25.2. Lepas tu dan seterusnya lah. So berapa kali pusingan tu? So macam nak kira berapa kali pusingan tu? So cara kita nak kali berapa kali pusingan, kita kena buat 120 bahagi dengan jawapan ni, satu pusingan. Okay, ni untuk satu pusingan lengkap. Okay, 88 per 7 meter, satu pusingan lengkap. So kalau untuk 120 meter, 120 meter jadi berapa pusingan kan? So macam nak buat kita tulis bilangan pusingan lengkap lah. Bilangan pusingan.
Bilangan pusingan 120 bahagilah dengan 88/7. So untuk kita nampak clear, kalau nak tekan kalkulator boleh 120 bahagi dengan 88/7. Okey, atau siapa nak buat manual, kita boleh tulis 120 bahagi 88/7. Tukarlah jadi darab. 120 darab 7/88. Macam itu. Kalau ada soalan pecahan, siapa yang pening lah. So, tekan jawab. Apa jawapan dia? Cek jawapan. 120 9.54. Yang ni tak apa, sebab dia nak tahu pusingan kan. 9.54. Okey, 9.54 lebih kurang itulah, 545. Okey. So maksudnya dia perlukan 9 ke 10 pusingan supaya dia dapat 120 meter. Dia nak pusingan lengkap bilangan pusingan lengkap. So kita kena tambah antara nombor 9 atau 10. Okey, jawapan dia adalah 10. Okey, betul. Ada saya ni, Sina ni. 9.545 kita dekatkan kepada 10. Sebab apa 10? Sebab kalau kita ambil 9, kita tak dapat 120 meter. Macam mana nak tahu? Kita ambil 88/7 ni kalikan dengan 9. 88/7 kali dengan 9 dapat berapa? Kita takkan capai 120 meter sebab dia punya syarat dia mesti nak meliputi 120 meter. Boleh faham tak? Suara cikgu clear tak? Buat kopi ke? Clear So cikgu explain faham tak ni? Faham tak? Faham? Aina faham? Ini soalan Aina ni. Faham tapi bela-bela. Bela kat mana? Bagi tahu bela kat mana. Bela yang mana tu? Cepat, selagi tak faham kita explain sampai faham. Sebab soalan ni soalan macam soalan SPM kat ni. Ni soalan SPM tahun berapa ni? Kalau perasan. Sekejap. Ni cikgu pernah nampak ni soalan ni. Soalan tahun 2017 nombor 10. Keluar lebih kurang macam ni, tapi bentuk dia adalah apa yang dekat fun fair tu. Mula-mula mesti tak faham soalan. Kalau siapa ada buku boleh tengok soalan 2017. Soalan dia lebih kurang macam ni. Siapa ada buku pasia boleh tengok soalan 2017. Lebih kurang tak soalan dia? Ayat dia sama je. Yang ni dia nak 600 meter. Tapi kalau yang ni dia soalan clone. So dia ambil macam lebih kurang sama je. Boleh? Kalau ada buku boleh lah tengok. Soalan lebih kurang. Sekejap apa itu?
Okey, boleh. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya pun ada macam dekat SPM juga. SPM tahun 2017 juga. Raja menunjukkan 3 cakra bersaiz kecil dan 1 cakra bersaiz besar. Apa itu cakra? Cakra tu lah yang cakra ni banyak. So mungkin ni cakra yang buat baling tu. Sukan tu. Siapa tak pernah main cakra? Bentuk dia macam apa lah? Macam gasing lama tu, nipis gini. So baling, dia baling secara pusing. Kalau tak tahu, Google lah. Kalau siapa tak pernah main, kesian. Taklah kesian. Nanti cuba belajar main. Okey. So cakra, dia ada cakra kecil dengan cakra besar. Okey. Biasanya cakra kecil untuk budak kecil lah, cakra besar untuk orang besar. Okey. Anggap bahawa semua cakra adalah bentuk bulat dan berpermukaan rata. Okey. Dengan nilai pi sama dengan 27, hitung bahagian cakra bersaiz besar yang bersamaan dengan 3 cakra bersaiz kecil. So, soalan ni dia nak apa sebenarnya? Sekejap. Tadi soalan tadi 10 pusingan 10 pusingan. Jawapan dia 10 pusingan. Okey, ni sekarang soalan seterusnya. Tahun 2017. Tahun 2017 lebih kurang macam ini, tapi ini soalan yang buku latihan daripada Aina bagi. Dia soalan clone SPM. Kalau nak tengok soalan SPM betul, tengok 2017. Dia tukar nombor dengan tukar barang je. Tukar item ni dia tukar. Sebab kalau dekat 2017 dia berkenaan dengan pizza kan. Tapi bulat juga, sama. Okey. So berapa, tengok ayat dia. Tengok ayat dia betul-betul Hitung bahagian cakra bersaiz besar yang bersamaan dengan 3 cakra bersaiz kecil. So dia suruh cari berapa bersaiz besar. So X besar sama dengan 3 kecil. Itu soalan dia. So carilah nilai X ni. Okey. So kita kena rumus apa? Rumus luas. Sebab apa? Dia cakap bahagian. So bahagian maknanya kita kena bahagian dalam lah. Berapa dalam ni? Okey, berapa banyak dalaman ni yang sama dengan 3 ni? Okey, boleh? Boleh faham? Kena tengok ayat dia betul-betul. Hitung bahagian cakra bersaiz besar yang bersamaan dengan 3 cakra bersaiz kecil. Okey, boleh faham ni? Boleh faham tak cikgu punya gambar kalau macam ni? So, rumus luas adalah pi j kuasa 2. So, harap semua hafal lah benda ni. Walaupun bagi dekat SPM, tapi kalau takut tak tahu macam mana nak guna apa? Rumus kan? So, kena tahulah macam nak guna rumus. Ini pun sama lah, 3 pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2 tapi kali dengan 3. Sebab 3 ni samalah kan. 3 ni sebab apa? Sebab ada 3 biji. Dan 1 adalah pi j kuasa 2. So kalau 3 kali pi j kuasa 2 lah. So J untuk yang besar berapa? Jejari untuk yang besar ni. Berapakah jejari dia? Berapa jejari dia? 10.5. Okey, bagus. So X kali dengan 22/7 kali dengan 10.5 kuasa 2. Okey. Point. Nampak point. Okay. X adalah ni. X adalah benda yang kita nak cari.
2027 ni adalah pi, 10.5 adalah jejari. Lepas tu kena kuasa 2. So sama dengan 3 22/7. Berapa jejari untuk kecil? Okey, 3.5. Bagus. 7 bahagi 2 Jejari adalah separuh daripada diameter. Okey, kalau tengok daripada sini 21 ni adalah diameter daripada sini sampai sini. So jejari dia adalah separuh. So 21 bahagi 2 dapatlah 10.5. Kita dapat 10.5 ni. Yang ni 7. Sini ke sini 7, separuh dia adalah 3.5. Okey. So kira berapa ni? Kira berapa ni? Tiga kali dia dapat 33 kan. Sebelah dia 3/5 kena kuasa 2 sorry. Kena kuasa 2. So yang bawah ni dapat 100. 346.5 tu apa? Total. Itu yang sini, yang besar 346.5. Okay, yang kecil 115.5. So X ni darab kan. So 346.5 kita kena pindahkan ke sebelah. Kita pindahkan ke sebelah. Sini adalah operasi darab. Bila pindah ke sebelah akan jadi apa? Bahagi. Betul. Daripada atas akan jadi turun ke bawah. So dapat berapa? 115.5 bagi 346.5. 0.333. Pecahan ni kita guna pecahan sebab pecahan kan, berapa pecahan? Bahagian. So 1 daripada 3 bahagian besar. Okey. So maknanya X sama dengan 1/3. So maksud dia 1/3 daripada besar ni sama dengan 3 kecil. Faham tak? 1/3. Okey. Z adalah 1/3 tu. 1/3 adalah bulatan. Kita buat ni. Dalam bang Mercedes kan. 1/3 ni. So bila benda ni masuk ke dalam ni, dia akan jadi bahagian ni. Faham tak? Itulah maksud bahagian. 23/693. Apa yang tak sangat? Kenapa 1/3? Okey, dapat jawapan berapa tadi ni? 115.5 bahagi 346.5. Dapat berapa? Jangan ambil puluhan, ambil pecahan. Ayah. Tak buat ke saya? Pecahan. Pecahan tak apa ya? Ada ngajar. Ayah. Ambil pecahan. Okey, sekejap lagi masuk balik Ni nak mati dah ni. Kita start tadi 5 berapa 5:10 kot. 5:10 kita start tadi. Okey, ni pecahan. Pecahan. Faham tak? Boleh faham? Aina faham tak Aina? Tak ada yang cakap faham ni. Faham tak?
Yang lain faham tak? Tak faham bagi tahu, jangan senyap je. Okey dah? Okey. So next soalan. Tak patutlah. Semua dah masuk ke? Okey. Semua nampak soalan? Dia saja OBCD adalah sebuah sektor pusat bulatan. OBCD sebuah sektor dengan pusat bulatan. OBCD. Okey, ni sektor
OBCD. Okay. Ini adalah sektor sebuah bulatan. Tapi tak tahu berapa sudut dia. Dia just bagi tahu sektor sahaja. Bukan suku sektor. Sektor dia maksudnya ada sesuatu darjah yang dia tak bagi tahu. Dan OAB ialah sebuah semi bulatan. Semi bulatan adalah separuh bulatan. Menggunakan pi per 22/7 cari perimeter. Okey, cari perimeter. So, perimeter seluruh rajah, bukan kawasan berlorik. Ingatlah, seluruh rajah dengan kawasan berlorik adalah benda yang berbeza. Kalau seluruh rajah, maksudnya dia nak pagar seluruh rajah. So, OAB tambah BCD tambah DO. Itu adalah seluruh rajah. Tapi kalau berlorik, OAB tambah BCD tambah DE tambah EO. Itu baru berlorik. Boleh faham? Okey, kemudian perimeter. So, untuk cari perimeter kita perlu apa panggil lah, labelkan lah. Label. Perimeter adalah pagar. Okey, ingat. Iaitu OAB ataupun sebab kat bawah. Perimeter seluruh rajah. Ini soalan A. So, OAB tambah BCD tambah DO. OAB macam ni kita nak cari. BCD macam nak cari. DO macam nak cari. DO yang dia bagi 14. Okay, so kita nak cari OAB, kita perlu rumus. Apa rumus dia? Ini adalah rumus limitan. Kan? So, apa rumus dia? Ingat tak rumus? Okey, bagus. Berarti theta per 360 2 pi j. BCD pun sama, theta per 360 2 pi j. Tapi theta dia tak samalah. Cikgu tulis rumus dulu. DO 14. DO tak ada rumus lah. DO panjang biasa je. Okay. So, untuk OAB, berapakah theta dia? Kita perlu tahu theta dengan jejari sahaja. Berapakah theta untuk OAB? Ada jawab 90, ada jawab 180. Apa lagi? Berapa jawapan dia? Jawapan dia ialah bila dia separuh bulatan, dia adalah 180. Ya. Dia adalah 180. Sebab apa? Bulatan kan 360. Kalau separuh 180 lah. Bukan dekat sini 180. Ni salah ni. 180 dia pusat kat sini. So sini 180. Okey? Faham? Sini ke sini 180. Dia kat pusat, bukan kat sini Jadi buat apa ni bukan pusat dia. Pusat dekat sini. Pusat dekat sini. 180 kat 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 sini. 180
So 180 per 360 kali 2 kali pi. Pi dia kita letaklah 27 sebab dia bagi tu kan, 27 kali J. Apakah dia jari dia? Apakah dia jari dia? Jari dia adalah, seorang je jawab tu. Baru seorang jawab. Yang lain tahu tak dia jari dia berapa? Jangan takut salah, tak apa. Cikgu tak sebut nama kalau salah pun. Okay. Jawapan dia ialah 7. Okay, 7. Sebab apa 7? Okay, sini 14. So dia ni pusat kan, 14 sampai ke sini, sini ke sini pun 14 lah juga. Tapi jejari untuk OAB adalah daripada sini sampai sini. Jejari untuk OAB sebab pusat dia kat sini. Boleh faham? So 7, 7. Ini 7, sini 7 kan, jadi adalah 14. Ini 7 ni adalah jejari untuk OAB sebab pusat dia dekat sini. Okay, dia jadi separuh sebab pusat sebab pusat dia kat sini. So dah 7. Okay, tambah BCD pula. Okay, BCD berapakah theta dia? Siapa tahu theta dia? Ya, 90 dah kasih dah. Dah kasih. Berapa yang lagi tak kasih? 90 yang ni. Kan BCD kan? BCD. So kita kena cari daripada sini sampai ke sini. Okay, kita kena cari yang ni. So sini 90, berapakah sini? Kita boleh tahu dengan cara apa? Kita tengok ni, segitiga ni. Segitiga ini dinyatakan sini sama dengan sini. Nampak tak? Nampak ni? Gambar rajah dia. Dua-dua ni ada tanda. Maksudnya sini sama dengan sini. Dalam segitiga, kalau sini sama dengan sini, maksudnya sudut sini, sudut yang ni sama dengan sudut yang ni. Okay, sudut yang ni sama dengan sudut yang ni. Sebab apa? Sebab sisi yang sini dia sama. Boleh? So, dalam segitiga, total sudut adalah 360. Gambar aja segitiga tak? Ni. Lebih kurang macam ni lah. So sini 90. Okay, so sini sama dengan sini. Bila sini 90, tidak, patut dia beritahu sini 14 kan. Bila dia beritahu sini 90, sini sama juga dengan sini. Sebab apa? Sebab jari ni lah. Jari pula. Sisi ni dia bagi, dia tahu sama. So sudut dalam segitiga adalah 180. Macam mana tahu 180 sudut ni? Ni tambah ni 180. Macam mana boleh tahu? Berbalik kepada back to basic. Rumus back to basic yang n tolak 2 kali 180 tu. Jumlah sudut dalaman. Siapa yang dah tak ingat dah? Siapa tak buat latihan tak ingat lah. Okey, n tolak 2 kali 180 untuk cari jumlah sudut dalaman. So ni ada 3 sudut. So 3 tolak 2, 1 kali 180 lah. So jumlah sudut dalaman untuk segitiga adalah 180.
80. Bila 180 tolak dengan 90, sebab apa boleh tolak dengan 90? Sebab ni ada 90 dia bagi. So 180 tolak 90 dapatlah 90. Okey. So 90 bagi 2. Sebab apa bagi 2? Sebab sama, ni dengan ni sama. Bagilah 2. Bila nak guna teorem, bila dia suruh cari sisi. Guna teorem Pythagoras bila dia suruh cari sisi. Kita nak guna sisi tu. So kita gunalah teorem. Tapi yang ni kita nak cari sudut. So bila sudut kita boleh guna dua cara, iaitu guna cara trigonometri, iaitu sin konstan. Cari apa? Cari sisi. Kalau teorem Pythagoras kita nak cari sisi. Sisi tepi. Kalau nak cari dua ni, gunalah teorem Pythagoras. Kalau nak cari sudut, dia ada dua benda boleh guna. Satu guna sudut dalaman, tolak-tolak yang kita tahu. Satu lagi guna trigonometri yang sin konstan. Kita kena apa panggil lah, fleksibel lah, tengok nak guna yang mana. Sebab tu kena buat latihan banyak kali. So kita tahu bentuk soalan. Dia nak soalan tu nak apa, soalan tu nak guna apa. Okay, kena buat latihan dulu. Latihan itu je sebabnya, nak tahu bentuk soalan supaya tahu nak jawab. Okay, boleh. So macam tadi, jumlah sudut dalaman adalah 180. Tolak dengan 90, tinggallah 90. 90 bahagi 2 dapatlah 45. 45. So sini adalah 45. 45 darjah. Faham? Faham tak? Macam mana dapat 45? Yang lain faham tak? Soalan ni soalan apa tahun bila Soalan ni soalan biasa kot. Biasa keluar 2016, 2014. Lebih kurang enggak guna soalan ni. Okey. So 45 darjah. So theta dia berapa? Itu balik kepada asal, soalan asal. So soalan asal kita nak theta sebenarnya. Theta ni. So theta ni adalah 90 tambah 45. So jawapan dia adalah 135 per 360. Faham tak ni? Ke masih blur-blur lagi? Banyak sangat kena ingat. Okey. So 135 per 360 kali 2 kali pi kali J. Berapa J dia? J untuk BCD ni. Okey, BCD jadi dia adalah 14. Okey, tambah dengan DO. Okey, DO 14. So carilah perimeter. Okey. Berapa minit dah kita buat soalan ni? Tak apa, ni belajar sebab tu lama. Okey, boleh faham tak semua? So berapakah jawapan dia? 77? Mungkin potong 22.
88. Tiga puluh tiga ni. Ini 14. So tambahkan 9, 69. Okey. 69 cm sahaja. Sebab ini bukan luas ini adalah panjang, iaitu perimeter. Perimeter ikut panjang biasalah. Dia kata cm kan? Cm. So 69 cm soalan A. Okey, soalan B. Luas kawasan yang berlorek. Kawasan yang berlorek. So kita perlu ada bahagian yang ni, separuh bulatan. So sektor bulatan kena buang yang ni. So bila kena berkenaan dengan, okey, kita tulis dulu. Luas berlorek. Sama dengan bulatan kecil ni, string bulatan, tambah dengan sektor bulatan, tolak dengan segitiga. Okey, boleh. So luas segi bulatan, apa rumus? Theta per 360 pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2. Luas. Okey. Tak hafal lagi. Okey, pi j kuasa 2. Boleh? Bukan 2 pi j Pi j kuasa 2. Sebab luas. Alright. So theta per 360, theta dia adalah 180 per 360. Pi j kuasa 2, pi j kuasa 2. Berapa j dia tadi? 7 kan? Kita dah bincang tadi kat atas. J untuk yang ni, j dia adalah 7 kuasa 2. Okey, yang besar pula, theta dia tadi apa? 135 kan? 135 per 360. Pi j kuasa 2 juga, sebab luas. Pi j dia adalah 14 kuasa 2. Okey, tolak dengan segitiga. Okey, segitiga ni kita perlu tahu sudut tepi ni. Sudut pula, sisi tepi. So berapakah sisi tepi dia? Ada yang cakap 7 ke? Bukan 7 Bukan 14 juga. 14 ini kita nak cari sini. 45 tu 45 darjah. Sini, bukan sisi. Nak cari sisi cakap apa tadi? Tadi ada yang tanya, macam nak cari sisi, guna apa? Teorem. Teorem Pythagoras. So kita andaikan ini adalah X. X kuasa 2 tambah X kuasa 2 punca.
kuasa 2 tambah S kuasa 2. Kenapa tambah dua sama? SX juga. Sebab ada sama ni. Kalau sini X, sini X lah. Kadang ada segitiga tak sama kan. Segitiga panjang sikit. Kadang macam gini kan. Ni kita kena buat AB lah. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Punca. Ini S kuasa 2 tambah S kuasa 2 punca. Akan dapat 14. So punca pindah sebelah. Jadilah 14 kuasa 2. 14 kuasa 2 dapat berapa? Okey, siapa tak faham macam mana dapat benda ni? Ni teorem Pythagoras ni, basic ni. Rumus teorem Pythagoras apa? H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 kan? Rumus teorem Pythagoras. Okey, sepatutnya semua dah hafal lah ni. So A kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. H adalah 14 ni. Sebab apa kita panggil H 14? Sebab dia adalah condong ataupun dia berhadapan dengan 90 darjah. So kita panggil 14 kuasa 2. A kuasa 2 lah yang ni. B kuasa 2 adalah yang ni. AB. Okay, so kita tulis sebagai X sebab benda dua-dua sama. So 14 kuasa 2 dapat berapa? Satu 96. S kuasa 2 tambah S kuasa 2 akan 2S kuasa 2. Okey. So 2 pindah sebelah jadilah bahagi. 196 bahagi 2 dapat apa? 98 ya? 98. So X sama dengan punca 98. So maksudnya sisi dia adalah punca 98. Tak payah cari pun tak apa. Letak je punca 98. Boleh faham tak ni? So cikgu pergi seterusnya. So, untuk segitiga ni rumus dia apa? 1/2 sisi kali sisi. Punca 98 kali punca 98. Okey. So, kiralah dapat berapa? 7 154 ya? Ke 72. 6. 1/2 11 77. 77. Okey. Seterusnya 231. Seterusnya 49. Okey, tambahkan. Tambah pula. Tolak Tolak 49. Okey, kenapa ni tambah dengan ni tolak ni? Ni tolak ni sebab kita nak buang. Okey, dia buat ni tambah semua ni. Lepas tu buang yang ni sebab tu dia tolak. Buang ni. So tolak 49. So dapat apa jawapan? 308 tolak 49. 2 berapa? 2 atau apa? 259. 259. 259 cm kuasa 2. Itulah yang tinggal. Boleh? Boleh tak ni?
kat mana? Yalah. Kat bawah tu. Kat bawah. Okay, boleh faham Kita pergi soalan seterusnya. Mungkin soalan last. Okey, nampak soalan? Pelajar menunjukkan sebuah gabungan trapezium ABGH. Okey. Kemudian terbentuk daripada cantuman yang terbentuk daripada cantuman sebuah prisma tegak dan sebuah separuh silinder pada satas segi 4 tepat ADEH. Okey. Trapezium ABGH adalah kerata rentas seragam prisma itu. Nampak dia beritahu. Ini adalah kerata rentas. Nampak? Dia beritahu ni. Ini kerata rentas, maksudnya dia panjang ke belakang. Okey. Ini adalah luas yang kita perlu cari, kemudian kita darab dengan panjang ke belakang. Dan ini adalah separuh silinder. Silinder maksudnya bulat, tapi dia letak separuh je. Isi padu gabungan perjalanan itu ialah 1820. Okey. Hitung panjang AB. AB mana AB? Oh, AB ni. Okey, so sebelum tu dia bagi tahu isi padu gabungan pejal. Isi padu gabungan. Sama dengan 1820. So, isi padu gabungan ada dua, iaitu separuh silinder separuh silinder tambah dengan prisma trapezium. Andaikan gambar dia sekatalah sama dengan 1820. Apakah rumus dia untuk silinder? Apa rumus silinder? Silinder kita perlu tahu apa? Kita perlu tahu jari. Jari ni. Jari ni kita boleh tengok apa? Daripada mana? Set lah panjang diameter dia. Sini sama dengan sini sama dengan sini. 14. So diameter dia 14. So berapakah jari dia? Jari dia adalah 7. Okey. Orang yang sama jawab. Okey, tinggi dia adalah 16. Dia bagi tahu kat sini. 16 ke 18 tu entah. 16 kot. Okey, 16. Okey, trapezium pula. Apa yang kita perlu tahu? Kita perlu tahu sini, sisi ni 16. Kita perlu tahu sisi sini, sini 5. Macam dapat 5? Sini sama dengan sini kan. Okey, sama 5. Sini 16. So kita perlu tahu sini tapi kita tak tahu. So kita tulis dia sebagai X. Sebab kita kena cari yang AB ni kan. AB adalah X. So panjang ke belakang berapa? Panjang ke belakang. Panjang ke belakang adalah 14. Okey, so keluarkan rumus. Untuk silinder rumus dia adalah 1/2. Sebab apa 1/2?
separuh silinder kan, ataupun kita tulis sebagai 180 per 360. Tapi dah kita dia beritahu separuh adalah 1/2 lah. 1/2 daripada silinder. So rumus silinder, kita perlu tahu rantas dia ada kat atas ni, 1/2 pi j kuasa 2. Okey, separuh bulatnya bulat, tapi sebab dia separuh dia 1/2. So rumus belakang dia adalah pi j kuasa 2. Sebab nak cari rumus luas kan, darab dengan tinggi, 1/2 pi j kuasa 2 tinggi. Okay. Tambah dengan trapezium. Rumus trapezium apa? 1/2 kali dengan hasil tambah sisi selari. Ini dua ni, 16 tambah 5. Darabkan dengan lebar ni lah. Okay, ini barulah trapezium. Darab dengan belakang 14, panjang ke belakang berapa lapis? 14 lapis. Sama dengan 1820. Tak tulis rumus pula. Nak tulis rumus sebenarnya. Tak apalah. Rumus Lepas dari situ AH tambah BG. So AH ni AH tambah BG, sisi selari. Darab dengan AB. Darab dengan panjang ke belakang BC. Sama dengan 1820. Okey, so masukkanlah nilai-nilai dia. 1/2, pi dia 22/7. J dia apa? J dia tadi 7 ni. 7 kuasa 2. Tinggi dia adalah 16. Tambah dengan 1/2 AH 16 tambah 5. Darab dengan AB. AB letaklah X. Dan BC adalah 14. Sama dengan 1820. So kira dapat berapa? 7, 11, 77 kali 16. 1232. Okay, 1232 tambah dengan ni, darab mana yang boleh je. 16 tambah 5 21. 14 7 7 dah 21. 147. 147 X. Boleh? Dapat tak 147? Dapat tak? Okey, so pindahkan 1232 dulu. 147X sama dengan 1232 pindah sebelah jadi tolak 1820. Tolak 1232. So dapat apa? 588. Okey. So 588, 147 pindah sebelah. 147 pindah sebelah jadi apa? 147 dengan X adalah operasi darab. Pindah sebelah akan jadi bahagi. Dapat apa jawapan? 43. 4.
X adalah 4. Maka AB adalah 4. cm. Okay, boleh? Faham? Nampak tak? Ni kecil dia. Boleh try zoom kalau tak nampak. Okay, boleh faham tak? Berapa minit lagi? Oh, ada lagi 10 minit. Lebih kurang 10 minit. Ada lagi soalan? Ke ada yang tak faham lagi? Faham tak ni? Boleh faham? Cikgu perasan yang chat orang yang sama je. Ada beberapa orang yang sama je chat ni. Boleh tak? Yang lain boleh faham tak ni? Sejati seorang je reply ni. Yang lain faham tak? Ke tengah hadam kan? Okay, boleh. Apa lagi lah nak explain. Dah soalan dah habis dah ni. Oh, sekejap. Okay, explain. Next class bila nak buat? Esok malam. Ada yang kata tak boleh. Sekarang ni free hari apa? Masing-masing free hari apa? Semua free ke hari Selasa? Selasa malam semua free tak? Selasa malam. Tolong komen. Tak ada respon juga. Seorang je respon. Tak ada. Tak ada respon Okay, tak apalah. Nanti cikgu tanya seorang-seorang. Dia ada apa? Tidur tu ada on tidur. Itulah tu. Okay, tak apalah. Sampai sini je. So, insyaAllah cikgu akan tanya nanti seorang-seorang. Free hari apa? Tolong reply So, cikgu akan tanya boleh commit tak. Siapa yang tak boleh commit, cikgu akan remove lah dari group. Okay, sebab ada beberapa orang yang dah lama tak datang. Mungkin dia tak boleh nak commit.
Cikgu Karimah. Okay, so terima kasih kerana hadir. Kita tutup majlis kita dengan tasbih Farah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-azim. Ayang dah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah buat kerja. Dah. Okay, sama. Ayang dah buat kerja. Dah. Dah. Terima kasih ayang. Terima kasih ayang. Okay. Terima kasih Saksan. Terima kasih Pak Pisang. Terima kasih pisang ayam. Pisang ayam makan. Pisang tu makan ya. Ayam dah guna air kopi dah habis. Dah. Ya banyak.